Assalamualaikum, Assalamualaikum, konnichiwa dan selamat datang daripada Tekeping Intai Jagat Channel. Okey, nama aku I dan kisah horor benar malam ini bertajuk Pantai. Okey, sebelum tu, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada mana-mana yang belum lagi subscribe, silalah tekan button subscribe dan button loceng supaya korang dapat notification ataupun pemberitahuan bila video aku yang baru di-upload. Okey. Dan kalau korang nak komen apa-apa, bolehlah komen dekat bawah. Cerita ni adalah based on kisah-kisah benar yang terjadi dekat sekeliling aku, which is cerita-cerita misteri. Dan 99% adalah betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah ni terjadi pada tahun 2019, iaitu pada 9 November, hari Sabtu. Time kejadian berlaku pada waktu 9 ke 10 malam macam tu lah. Okey, aku ada mention bab ni dekat aku punya Wattpad, yang kalau korang nak tahu lebih detail, aku ada letak gambar dan beberapa lagi maklumat lain yang lagi detail daripada video ni lah. Sebabnya benda ni berlaku tahun 2019 dan sekarang dah 2022 dan beberapa tahun dah berlalu. So memori aku pun macam tak sepenuhnya sama seperti apa yang aku tulis pada tahun 2019 tu. So korang boleh baca kat sana untuk lebih detail lah. Kepada sesiapa yang melihat dan mendengar channel ni pada waktu ni, video ni, okey, macam ni kisahnya. Macam tajuknya, benda ni berlaku dekat pantai, sebuah pantai yang agak famous. Tempatnya memang cantik dan harganya pun agak tapi kepada sesiapa yang macam nak honeymoon ke ataupun nak lepak dengan besties, bolehlah dekat sini, memang sangat cantik. Tapi time tu aku pergi sebab aku ada team building dekat tempat kerja aku lah. Daripada tempat kerja aku, kita orang dekat sana Sabtu Ahad, tapi berbaloi lah sebab free ya, benda free team building. Tapi secantik-cantik tempat pun ada risikonya. Okey, nak tahu? Teruskan menonton. Okey, cerita dia macam ni. Time kita orang sampai tu, biasalah team building kita orang pun jadual, tak tahulah, memang padat gila, sepadat-padatnya. Cumanya nasib baiklah malam dia tak letak apa-apa event ataupun program untuk kita orang laksanakan dalam team building tu. Kiranya jadual kita orang hanya padat daripada pagi sampai ke petang, sampai waktu maghrib tu lah. Lepas tu dia bebaskan kita orang untuk lakukan apa saja. Tapi dia bebaskan kita orang pun pukul dah 6 lebih time tu, nak dekat pukul 7. So kita orang memang tak dapat mandi pantai. Bila dah pagi Sabtu tu padat sampai petang dengan aktiviti team building, kita orang memang tak ada peluang. Time tu dah maghrib, memang taklah nak mandi kan. Time maghrib kita nak mandi. Lepas tu bila malam tu, kita orang bolehlah jalan-jalan dekat sekitar tu nak tengok pemandangan ke apa. Tapi bila malam, benda jadi terhad lah kiranya. Lighting pun tak ada. So tak best lah kalau nak selfie malam kan. Selalunya pantai-pantai ni selfie cahaya terang siang je lah kan. Lepas tu bila dah besoknya Ahad pun sama, aktiviti kita orang penuh dan kita orang balik lepas waktu Zohor macam tu. So memang tak ada waktu lapang sangat dekat tempat yang mewah tu lah. Kita orang bersyukur sebab dapat merasa apa yang orang lain tak dapat rasa. Termasuklah sesuatu yang terjadi pada malam tu. Okey, malam tu kita orang jalan-jalan tau. Aku dengan roommate aku lagi 3 orang, termasuk aku 4 orang lah. Kita orang 4 orang perempuan ni, kita orang jalan-jalan malam tu selepas waktu maghrib tu, selepas menjamu makan malam lah kiranya. Makanan dia memang banyak pilihan, lepas tu sedap-sedap dekat tempat mahal kan. Lepas tu kita orang pun jalan lah. Kita orang pun macam, sebab siang tak dapat selfie, so kita orang selfie je lah malam-malam, bawa monopod kan. Monopod ke nama dia? Aku pun lupa dah zaman monopod tu. Okey, lepas tu kita pun jalan malam tu. Jalan-jalan. Lepas tu aku sebenarnya dapat rasa something tau dekat tempat tu. Tapi dia tak adalah heavy, dia tak ada berat, dia tak ada sesuatu yang mengancam. Aku tak tahulah orang lain dapat rasa ke tak. Tempat tu kan tempat mewah, so tak semua orang berkemampuan untuk pergi dekat tempat tu. So tempat tu tak semestinya setiap hari ada pengunjung kan. Selalunya dia akan ada waktu weekend je lah, time orang cuti kan. Time hari-hari biasa mungkin ada lah, tapi tak seramai hari weekend. Jin ataupun benda-benda yang tak berjasad ni akan tumpang dekat sesuatu tempat tu jika tempat tu kosong melebihi 3 hari. Apa yang aku tahulah, betulkan aku jika aku salah. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Aku jalan-jalan je malam tu, bla 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 dengan kawan aku, selfie-selfie, borak-borak kosong. Tiba-tiba aku tak tahulah kenapa, sebab aku tak terfikir apa-apa tahu waktu tu. Kita orang jalan-jalan tengok Sheila yang lain, memang cantik lah.
ada kolam berenang semua kan. Kita orang jalan-jalan, ada benda-benda berlampu. Bangunan dia pun berlampu tau malam-malam. Berlampu dan tulis nama diorang punya hotel macam tu. So memang cantik lah. Kita orang ambil gambar, kita orang jalan-jalan. Aku ni memang jenis yang pakai minyak wangi tau. Macam siang ke kalau aku keluar, aku akan pakai minyak wangi. Tapi bukanlah minyak wangi yang macam wangi sampai orang macam simbah satu botol minyak wangi kat badan tu. Bukanlah, just 2-3 spray is enough lah. Cukup lah 2-3 spray je kan minyak wangi. Aku tak tahulah, aku rasa diorang pun spray juga, perempuan kan biasa spray minyak wangi kan. Ataupun at least pakai something lah dekat tangan ni kan, macam colik-colik sikit macam tu. Tapi aku tak tahu kenapa malam tu aku memang bebal sikit waktu malam tu. Aku tak terfikir apa-apa lah sebenarnya. Dan tengah jalan-jalan tu memang gelap lah. Sebab dia macam tempat tu macam dia letak lampu dim tau. Lampu yang bukan putih, lampu kuning je, lampu yang romantik tu So tempat tu tak terang mana. Sebab setiap kali kita orang jalan akan diiringi oleh lampu-lampu dim, lampu-lampu kuning yang malap tu. So macam memang orang kata macam candlelight dinner lah. Memang lampu yang memang malap dan romantik macam tu. Lampu jalan yang romantik. Kalau rasanya kalau ada saman yang menyorot dekat sebalik belukar tu pun korang tak perasan sebenarnya. Sebab lampu tu dim, lampu tu tak terang mana macam tu. Tiba-tiba aku rasa macam bau wangi tau. Bau wangi. Aku tak tahulah jenama apa bau minyak wangi tu. Sebab aku tak tahu sangat pasal minyak wangi ni. Tapi yang aku pasti dia bau wangi. Nak kata bau bunga apa pun aku tak sure. Sebab aku tak kenal pun semua bunga yang ada kat dunia ni. Dan bau dia macam mana. Tiba-tiba tak ada macam sekilas bau wangi. Dan dalam macam 2-3 saat dia stay kat situ bau wangi tu. Lepas tu aku mati-mati ingatkan ada salah satu kawan aku yang baru pakai minyak wangi waktu tu. So aku pun tanyalah dekat diorang, wangi ni pakai minyak wangi apa ni? Macam ada orang pakai minyak wangi ke? Aku cakap macam tu. Spontan lah aku cakap sebab aku tak terfikir apa-apa. Memang otak aku boleh waktu memang aku tak terfikir apa-apa yang pelik lah kiranya. Dan aku tak fikir apa-apa waktu tu. Aku memang mati-mati ingat ada orang pakai minyak wangi. Memang bukan akulah puncanya minyak wangi tu. Kiranya bau wangi tu bukan daripada akulah puncanya. So aku pun tanyalah dengan tidak rasa bersalahnya dekat diorang. Lepas tu tiba-tiba diorang pandang aku. So macam, jangan tegur lah macam tu kan. Macam, mana ada lah tak ada orang pakai minyak wangi. Jangan tegur macam tu kan. Tapi diorang taklah marah. Diorang macam terkejut lah aku tiba-tiba mention kan. Dan diorang tak jawab persoalan aku. Aku tak tahu diorang bau ke tidak benda wangi yang aku bau tu. Tiba-tiba aku terfikir yang aku sebenarnya telah tidak sengaja menegur sesuatu yang sepatutnya aku tak tegur, walaupun aku tak fikir apa-apa. Dan aku tak tahulah itu bau yang diorang bau juga ataupun aku sendiri je yang bau waktu tu. So benda tu berlalu kat situ. Dah habislah pasal minyak wangi tu. Sebab waktu tu je, memang time tu je, dalam beberapa saat tu ada minyak wangi, ada bau minyak wangi, ada benda yang wangi lah kiranya berlalu. Kita pun sambung lah jalan sambil berborak, sambil selfie, tak habis kan. Aku tak tahulah berapa puluh gambar dah dia ambil dekat telefon waktu tu. Tapi memang banyak lah kiranya. Walaupun lighting tak ada sangat, tapi perempuan kan biasalah. Homestay atas pantai, kiranya atas air kan cantik. So kenalah ambil gambar. Tapi sebab malam kan terbatas lah sikit. Kita orang jalan-jalan waktu aku tegur pasal bauan minyak wangi tu, kita orang bukan ada dekat atas homestay atas air tu. Kiranya kita orang dah keluar daripada situ. Dan masa tu kita orang dekat tanah lah, kiranya dekat pasir, bukan dekat atas air pantai tu. So kita orang jalan lagi, time ni kita orang dah naik dekat laluan dekat atas air punya homestay tu. Kita orang stop beberapa kali lah dekat tempat kita rasa cantik untuk ambil gambar. Macam aku cakap tadi, cahaya-cahaya dekat situ semua adalah cahaya lampu dim, cahaya lampu yang tak terang, lampu kuning tu. Ada satu tempat ni di mana kita orang berada dekat atas air punya tempat ni ambil gambar. Macam masing-masing ambil turn lah. Kita orang kan ada 4 orang. So masing-masing gila-gila ambil gambar untuk dapat ke gambar seorang. Kiranya bukan gambar 4 orang kan, gambar selfie seorang-seorang. Kiranya macam OOTD dekat atas pantai, atas homestay yang ada atas air tu lah. Lepas tu kiranya bergila-gila lah kita ambil gambar. Kita orang mestilah tengok balik gambar kan. Kiranya apa yang gambar kita ambil tu, kita tengok macam tu kan. Lepas tu tengok gambar. Kawan aku ni, ada salah satu kawan aku ni, Siti ni. Lepas tu dalam gambar tu ada T seorang lah kiranya, sebab dia seorang kan. Dan gambar tu kita orang semua perasan ada something tau. Lepas tu cakap, aku tak ingat siapa tanya waktu tu. Kalau nak lebih detail ada dekat Wattpad aku lah. Yang aku ingat ada salah seorang daripada kita orang tanya, pakai filter apa? Cak ada pakai filter ke? Macam tu kan dekat gambar tu. Dalam gambar tu kelihatan kawan aku Siti ni bersandar dekat macam laluan sepanjang homestay atas air tu. Ada satu laluan ni dan nampak air kat belakangnya. So kita orang ambil gambar dekat situ. Kiri kanan ada lampu dim tu, ada lampu kuning tu. Gambarnya aku ada letak dekat Wattpad. Dia sebab dalam gambar tu nampak macam filter tau.
dekat atas kepala kawan aku Siti ni, macam ada, aku tak tahulah macam nak buat. Dia macam ada sesuatu yang terjuntai. Tahu tak, macam kita orang assume, kita orang anggap itu filter sebab dia macam filter Arnab. Macam Arnab kan telinga dia macam ni kan, macam panjang kan telinga Arnab macam tu, dan warna putih. So kita orang ingatkan dia guna filter Arnab sebab dekat atas kepala Siti tu, macam Siti tengah selfie macam tu kan, dekat atas, dekat dalam gambar tu nampak ada sesuatu yang terjuntai, macam ada benda terjuntai lah kira dekat atas kepala dia, macam bersandar macam tu. Ada macam benda yang terkulai, macam telinga Arnab tu, macam tu. Nampak macam bukan satu, macam benda yang segerombolan telinga Arnab. Aku tak tahulah macam mana ayat aku ni, tapi dia dekat atas kepala Siti tu. Macam tu lah. Rugilah sebenarnya kita orang padam gambar tu, sebab lepas tu kita orang padam gambar tu sebab kita orang rasa takut. Siti ni yang padam sebab itu telefon dia dan itu gambar dia. Dan dia tengok balik, kita orang pun tengok balik, dia kata, guna filter ke? Kita orang tanya kan. So macam tak ada filter, macam mod biasa lah, gambar biasa kan. Sebab semua nampak ada something dekat atas kepala si T tu, tapi tak ada siapa berani mention sebab kita orang tahu je apa benda tu sebenarnya, termasuklah T. Lepas tu T sendiri yang padam laju-laju, kata macam seram je gambar ni. Tak nak lah. Lepas tu dia padam, dia terus padam waktu tu juga. So aku tak ada bukti sahih dekat dalam gambar tu sebab dah terpadam. Aku tak tahulah korang faham ke tidak apa yang aku cuba sampaikan ni. So marilah aku explain apa yang kita orang nampak sebenarnya. Kalau apa yang betul kita orang nampak ni betul lah. Kau tahu tak gula-gula, you know, benda yang melompat-lompat tu, yang berbungkus warna putih tu, atas kepala dia kan ada sok bunjut adabi tu kan. Ada macam bunjut tu. Kita orang sebenarnya nampak macam ada bunjutan dekat atas kepala Siti tu yang terjuntai. Macam tu. Tapi sekali tengok macam filter tau, macam filter Arnab, macam telinga Arnab punya filter. Tapi kat mana je ada filter Arnab? I mean Snapchat, TikTok. Zaman tu tak ada TikTok lagi, macam kita orang tak aktif, macam zaman tu tak ada siapa pun guna TikTok lagi, macam lama kan 2019. Time tu memang kamera biasa je, memang mod kamera biasa, tak guna apa-apa filter. Sebab lighting pun tak banyak kan. Kalau nak ada filter-filter ni kan cantik kalau ada lighting sikit kan. So kita nampak benda tu lah, macam bunjut terjuntai yang nampak macam telinga filter Arnab dekat atas kepala Siti. Dekat belakang dia, macam dekat belakang dia pun, bayang-bayang belakang dia macam ada benda macam putih tau. Macam kira dia macam berdepan dengan gula-gula tu, dan bunjut dia kelihatan dekat atas kepalanya. Sebab waktu tu Siti ni pakai tudung hitam tau. So memang nampak jelas benda tu dekat atas kepala dia. Dia macam putih yang, bukanlah putih jelas yang memang putih padu macam putih ni tu, bukan. Memang nampak lah kalau dalam gelap, tapi dia macam putih yang macam transparent pun, macam wap pun dia, macam tu lah dekat atas kepala dia tu yang terjuntai tu. So dia pun padam laju-laju. So kita orang tak ada bukti, tapi kita orang semua saksi, 4 orang nampak benda tu. Kita orang dapat rumah asing tau, sebab company memang dah asingkan mana tempat untuk masing-masing lah kiranya. Dan satu rumah 2 orang. Aku duduk sekali dengan kawan aku yang seorang ni lah, dan 2 orang lagi, Siti dengan CL, satu rumah. Aku dengan A, aku panggil dia A jugalah aku dengan A pun satu rumah juga. Tapi disebabkan benda tu, disebabkan apa kita orang nampak waktu kita orang selfie time tu, balik tu, Siti dengan L ambil gambaran diorang apa yang patut, diorang tidur dekat rumah kita orang, which is membazir lah sebenarnya, sebab dah dapat rumah besar yang serius cantik. Dalam tu ada 2 katil queen, tak silap aku. Satu king, satu queen, ataupun 2 queen, ataupun 2 king, aku tak ingat. Tapi aku rasa satu king, satu queen. Bilik air ni memang bumbung dia boleh buka, kita boleh tarik, kita boleh buka. Beberapa petunjuk lah dekat tempat tu. Memang cantik lah, cantik. Tapi kiranya kalau kau mandi, kau buka bumbung, kalau ada burung lalu berak, kau mandi pun kau kena berak dengan burung tu. So kau kena mandi dengan tai burung. Tak secure lah sebenarnya kalau buka bumbung tu. Dekat bilik aku tu pula, kebetulan dia punya tarik bumbung tu rosak tau. So aku mandi dengan aku punya kawan roommate tu tanpa ada bumbung. So time tu pula hujan, taklah lebat sangat. Time kita orang mandi tu tak lebat sangat lah. So kiranya kita orang mandi hujan dan mandi air shower. Tapi tak apalah, sebab cantik kan. Lepas tu ada satu kawasan dekat dalam rumah tu yang dia letak kaca, so boleh nampak air dekat bawah. Tapi aku tak katalah tempat tu berhantu ke apa, cumanya cantik, tempat tu cantik. Dan kita orang bersyukur, dan kita harap apa-apa sahaja yang tertangkap dekat dalam gambar tu ataupun
bauan minyak wangi yang aku bau tu adalah sementara sahaja. Sekali lalu je benda tu sekali lalu je. Dan dia tak stay kat situ. Aku harap lah, dan kawan-kawan aku harap. Malam tu aku ingat aku ada mimpi juga something, tapi aku tak ingat apa. Benda dah lama kan. Tapi mimpi tu macam bercampur-campur lah. Tapi aku tak rasa mimpi tu penting pun sebenarnya. Aku tak katalah kena percaya 100%, tapi aku jenis orang-orang di sekeliling aku akan dapat hint ataupun petunjuk daripada mimpi selalunya ataupun kadang-kadang. Ada satu tempat ni, kalau kita orang macam tidur, kalau kita orang satu family tidur dekat satu homestay ataupun tempat ataupun hotel mana-manalah yang bukan kat rumah kita orang, kalau kita orang tidur, lepas tu malam tu kita orang mimpi, salah seorang daripada kita orang mimpi, maksudnya tu ada petunjuk di tempat tu ada something. Macam tu. Tak mak aku mimpi, abang aku mimpi. Tak abang aku mimpi, aku mimpi. Macam tu lah. Dan ia akan menjadi preview untuk episod akan datang. Nanti aku akan cerita kisah di mana aku pergi duduk dekat homestay ataupun salah satu tempat ni lah, homestay lah, yang kita orang nampak ada hantu lidah. Why hantu lidah? Sebab lidahnya panjang gila daripada bumbung sampai bawah lantai. Dan itu aku takkan cerita dekat sini sebab masa aku cakap tadi itu adalah preview. So kalau nak tahu, stay tune untuk episod seterusnya. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Tekeping intai jagat wujudnya Maha Esri.